Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk untuk hari ini adalah 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma berbahaya yang dikenali sebagai patogen. Okey. Jadi mikroorganisma yang jahat itu kita boleh sebut sebagai patogen ataupun bakteria yang jahat. Okey, yang dapat menyebabkan penyakit. Bolehkah kita mencegah diri daripada jangkitan patogen tersebut? Okey, perhatikan aktiviti seperti gambar rajah sebelah. Apakah kegunaan antiseptik dalam aktiviti yang ditunjukkan dalam foto tersebut? Okey. Baik, ini kita nak tahu bagaimana sesuatu penyakit tersebut dapat dicegah. Okey, antaranya adalah seperti teknik aseptik. Okey, dalam teknik aseptik ini terbahagi kepada 5 iaitu pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Okey, mari kita lihat yang pertama iaitu pensterilan. Okey, apa itu pensterilan? Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey, rajah menunjukkan kaedah-kaedah pensterilan dijalankan. Yang pertama melalui haba. Okey, kita guna autoclave. Apa itu autoclave? Kan? Okey, kita lihat. Okey. Okey, autoclave ni biasanya digunakan contoh di hospital ya. Digunakan untuk membunuh bakteria-bakteria yang telah melekat pada alatan hospital. Seperti awak dapat lihat dekat sini ada gunting, ada pisau apa semualah. Lepas doktor selesai bedah, pasti ada kotoran, bakteria dan sebagainya dekat sini. Jadi mereka menggunakan autoclave ni. Ni macam Dobby ni, nampak? Jadi bila dia masukkan bahan-bahan tersebut yang telah diguna pakai, okey, jadi bahan tersebut akan menghasilkan wap yang panas. Jadi dengan wap itulah kita dapat membunuh bakteria yang duduk dekat sinilah tadi. Okey, itulah kita panggil autoclave, teknik autoclave. Okey, iaitu kaedah pensterilan. Okey, yang kedua kita menggunakan bahan kimia. Ni. Okey, mencuci tangan. Kita digalakkan mencuci tangan supaya dapat mencegah daripada jangkitan kuman. Ini kaedah kedua. Kaedah ni juga dipanggil kaedah pensterilan. Okey. Okey, kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga adalah kaedah sinaran. Kita menggunakan sinaran ultra ungu. Okey, untuk apa fungsi dia? Untuk menghalang daripada patogen hinggap ataupun berada di sesuatu kawasan tertentu. Jadi alat ni kita boleh letakkan di dalam bilik kita, di ruang tamu atau di mana-mana sahaja. Okey. Okey, baik, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah kaedah pensterilan menggunakan tekanan tinggi, iaitu menggunakan periuk tekanan. Dengan menggunakan periuk tekanan juga kita dapat menghapuskan atau membunuh mikroorganisma yang tidak berfaedah. Okey, yang kita panggil patogen. Okey, baik, seterusnya kaedah pensterilan yang kelima adalah menggunakan penapis. Contohnya penapis mikron. Ni. Sekejap. Penapis mikron. Ni. Okey, penapis mikron. Okey, kalau awak perasan okey, kalau awak dekat rumah awak ada penapis, contohlah macam kuku ataupun kowe, okey, dia menggunakan penapis mikron. Iaitu penapis yang boleh menapis mikroorganisma yang sangat halus. Jadi kita dapat mengelakkan daripada terkena jangkitan ataupun didatangi oleh mikroorganisma yang tadi yang berbahaya yang kita panggil patogen. Okey, jadi penting untuk kita mempunyai sebuah penapis yang sempurna macam inilah. Okey. Okey, baik. Okey, itu kaedah pensterilan. Okey, kita lihat pula kaedah
teknik aseptik yang kedua, iaitu pendidihan. Okey, apa ni teknik aseptik ni? Teknik ini digunakan untuk mencegah jangkitan patogen. Okey, kita tengok teknik yang kedua, teknik pendidihan. Okey, teknik pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum, suntikan dan peralatan doktor gigi. Okey, selain itu kita juga boleh menggunakan teknik pendidihan. Kan? Okey, teknik ni lebih kurang serupa macam autoclave tadi. Autoclave yang tadi itulah yang digunakan di hospital-hospital. Okey, lebih kurang samalah. Okey. Teknik yang seterusnya adalah penggunaan antiseptik. Okey. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Contoh antiseptik ialah acrylflavin, iaitu ubat kuning. Okey, kalau awak biasa lihat, kan? Okey, ubat kuning. Selain daripada itu adalah Providon dan alkohol isopropyl. Okey. Ini contoh-contoh antiseptik. Okey. Ni. Sesetengah antiseptik seperti acrylflavin dan Providon dapat membunuh mikroorganisma dan sesetengah lagi antiseptik seperti Provin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Manakala alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okey. Dan yang keempat, teknik aseptik. Okey, pencegahan patogen yang keempat adalah penggunaan disinfektan. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian ialah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Okey, biasanya kita gunakan bahan ini di tandas-tandas kita lah. Sebab apa? Di situ terdapat banyak mikroorganisma. Okey, baik. Seterusnya kita lihat teknik aseptik yang kelima, iaitu penggunaan sinaran. Sinaran mengayun seperti sinar ultraungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultraungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Okey, kalau biasa lihat, okey, contohnya macam inilah. Okey, yang ini kita panggil mesin MRI. Mesin ini digunakan untuk membunuh sel kanser yang ada pada seseorang tersebut. Okey. Tengok dalam gambar ni, tengok. Okey, orang tu masuk, lepas tu dia scan. Okey, dengan sinaran tersebut akan membunuh bakteria tersebutlah. Okey. Okey, baik. Next kita akan lihat, okey, apakah itu antibiotik? Sebelum ni saya dah terangkan apakah itu antibiotik. Okey, antibiotik kita berikan kepada orang yang sakit lah, kan, yang dah terkena jangkitan. Baik, kita tengok dekat sini, ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okey, itulah adalah antibiotik. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selesema dan batuk. Apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Okey. Kenapa bila kita makan antibiotik kadang-kadang tak berkesan? Okey.
kerana telah berlaku kerintangan antibiotik, di mana antibiotik itu tidak lagi memberi keberkesanan kepada untuk melawan patogen tersebut. Sebab apa? Punca berlaku kerintangan antibiotik adalah nombor 1, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Dah terlebih makan, tidak mengikut jadual. Okey. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, selesema dan batuk biasa dengan antibiotik. Maksudnya ubat tu tak tepat. Jadi ia tidak memberi kesan yang sepatutnya. Okey, yang ketiga, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan oleh doktor. Okey, kita main ambil je. Jadi punca-punca ni dah berlakunya kerintangan antibiotik. Okey. Bahayakah kerintangan antibiotik tersebut? Yes, bahaya. Kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Okey. Jadi hati-hatilah. Kan, jangan terlebih makan ubat. Okey, kesannya adalah tak elok. Okey, next. Penyakit berjangkit. Okey, inilah slide yang terakhir. Okey, contoh penyakit berjangkit yang awak dapat lihat kat sini adalah pneumonia. Okey, ianya disebabkan oleh sejenis bakteria iaitu Streptococcus pneumonia. Okey, ianya boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik penicillin. Okey. Yang kedua, penyakit athlete foot disebabkan oleh bakteria fungi. Okey, yang dinamakan Trichopiton rubrum. Ianya boleh dirawat dengan menggunakan antifungal. Contoh clotrimazole. Okey, pelik-pelik nama dia ni. Okey, dan yang ketiga kita lihat penyakit berjangkit yang boleh berjangkit iaitu kayap. Ianya disebabkan oleh virus yang dinamakan varicella zoster dan hanya boleh dirawat dengan menggunakan antiviral acylcovir. Okey. Baik. Ini adalah penyakit berjangkit. Okey, yang awak boleh lihat dalam buku teks lah. Okey. Baik, seterusnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, saya nak awak buat latihan macam biasa. Sila buat daripada nombor 1 hingga nombor 6. Okey, dan dah siap nanti hantar dekat saya macam biasalah. Okey, last hantar adalah pada hari esok. Pada hari esok iaitu pada pukul 9 pagi.